Hari ini cikgu kena ajak kamu tajuk akaun penerimaan dan pembayaran kerana kita nak buat tajuk itu dalam kerja khusus. Jadi kamu boleh pergi ke buku teks muka surat 205 dan kita akan belajar sedikit tentang tajuk ini. Akaun penerimaan dan pembayaran adalah sama macam buku tunai. Akaun penerimaan dan pembayaran digunakan dalam kelab persatuan, sementara buku tunai digunakan dalam perniagaan biasa. So, kamu boleh baca tujuan dia ialah merekod semua penerimaan dan pembayaran tunai kelab dan persatuan dalam satu tempoh masa. Okey. Jadi kita ada item penerimaan kita daripada jurnal penerimaan tunai tu, dan juga item pembayaran kita daripada jurnal pembayaran tunai kita akan rekod ke dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, jadi kamu boleh tengok penerimaan tunai kamu terdiri daripada yuran ahli, yuran pendaftaran, bayaran masuk, derma jika ada lah. Ini adalah nota lah. Sewa gelanggang, sewa laci, kutipan sukaneka. Ini kalau selalunya lah. Pembayaran pula bila kita membuat sebarang perbelanjaan yang melibatkan tunai atau bank. So kamu boleh tengok di situ. Jadi macam mana kita nak sediakan? Kita akan sediakan bentuk penyata. Senang saja. Format dia ialah semua penerimaan letak di atas, tolak dengan semua pembayaran. Jadi untuk kerja khusus kamu, cikgu sudah suruh kamu buat senarai penerimaan dan senarai pembayaran pada 2 hari lepas. Jadi kita dah ada jumlah besar untuk yuran, kan? Jumlah besar untuk sewa gelanggang, jumlah besar untuk apa saja duit masuk kita tu lah. Jadi semua tu akan dimasukkan dalam penerimaan, dan pembayaran kita ada beberapa saja, tapi semua tu kita akan masuk dalam pembayaran. Jadi ini adalah contoh akaun penerimaan dan pembayaran bagi sebuah kelab. Jadi kita akan guna bentuk penyata, walau bagaimanapun bentuk T dia penerimaan di sebelah debit, pembayaran di sebelah kredit. Bentuk penyata dia penerimaan di sebelah atas, pembayaran di sebelah bawah, dan baki di atas sekali tu adalah baki tunai dan baki bank yang ditambah. Okey, seterusnya contoh. Jadi contoh 1 diberi kepada kamu penerimaan dan pembayaran. Jadi dan dia juga bagi pada kamu baki di sini ya. Baki tunai di bank. Itu adalah baki awal. So penerimaan, ini adalah pembayaran. So kamu akan buat penyelesaiannya sekiranya dalam bentuk T, nampak tak? Yang ni masuk sini saja. Dan kalau bentuk dan pembayaran di sini, lepas tu kita imbangkan dan cari baki baru. Kalau bentuk T, kalau bentuk penyata macam ni lah. Jadi baki tu, ni baki. Lepas tu penerimaan kita letak di atas, susun di sini. Lepas tu tambah di sini, dua-dua tu, baki dengan penerimaan, tolak dengan pembayaran di sini. Lepas tu dapatlah baki HB yang baru. Okey, kemudian kamu kena tahu jugalah apakah perbezaan antara akaun penerimaan dan pembayaran bagi kelab dan persatuan dengan buku tunai. Semuanya sama, iaitu rekod penerimaan dan pembayaran. Cuma kelab dan persatuan ni hanyalah sebagai ringkasan sajalah. Kita bukan nak cari keuntungan. Manakala perniagaan biasa, dia tak buat akaun penerimaan dan pembayaran. Dia buat buku tunai terus lah. Kita buat akaun pembayaran dan penerimaan daripada jurnal kita nanti. Nanti dalam kerja khusus, kita akan gunakan bukti dalam jurnal tu untuk menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran.
membuat ringkasan penerimaan dan pembayaran dari buku tunai ke akaun penerimaan dan pembayaran. Untuk kerja khusus nanti kita akan buat ringkasan penerimaan dan pembayaran dari jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Sementara entiti berasaskan keuntungan tidak ada sebarang akaun penerimaan dan pembayaran yang disediakan. Okey, ini adalah contoh latihan. Okey. Nombor 1 ni sangat mudah lah. Dia suruh buat, tak ada sebarang butiran-butiran, cuma dia bagi satu nilai besar sahaja. Jadi kamu akan ambil baki tambah penerimaan tolak pembayaran. Di sini diberi nilai kecil-kecil, tetapi sebenarnya kamu hanya perlu salin saja. So yang penting kamu jumpa baki lah. Baki awal kena jumpa, kena mula dulu. Lepas tu tambahlah ni dan tolak yang ni. So kamu bolehlah try buat satu latihan ini lah. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi ke akaun yuran ahli. Kita dah buat dah akaun yuran, tetapi saya belum bagi penerangan. Jadi saya akan bagi sedikit penerangan di sini. Tak apa, kalau tak faham lagi kita akan teruskan nanti bila kita sambung balik PDPC. So lah ni yang penting ialah kamu tahu apa yang kamu tulis dalam akaun yuran tu apa dia. Kan? Kamu dah buat akaun yuran dah kan? Okey, yuran ni adalah pendapatan kepada kelab. Pendapatan utama lah. Yuran lah. So yuran ada banyak jenis, macam yuran masuk, yuran tahunan, yuran bulanan, yuran pertandingan. Okey. Jadi tanpa yuran sesebuah kelab tidak akan dapat berfungsi lah, sebab tak ada duit masuk kan. Okay, macam PIBG pun dia ada yuran. Jadi di sini diberi kepada kamu yuran masuk tu apa dia, yuran tahunan atau yuran bulanan apa dia, yuran pertandingan tu apa dia. Jadi yuran masuk ni selalunya dibayar oleh ahli setiap kali masuk, sekali seumur hidup lah kot. Okey. Jadi kadang-kadang yuran masuk ni tidak dianggap sebagai penerimaan hasil, tetapi dianggap sebagai penerimaan modal. Jadi kita tengoklah sama ada dinyatakan dalam soalan lah. Yuran bulanan atau yuran tahunan ialah yang dibayar setiap tahun atau setiap bulan, dikategorikan sebagai pendapatan atau penerimaan hasil lah. Pendapatan lah, bukan pendapatan hasil. Dan nanti kita akan buat satu akaun lain untuk dia, iaitu akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kita tak banyak lagi lah. Lepas tu yuran pertandingan, sekali-sekala sekiranya ada pertandingan. Jadi untuk kerja khusus kita, tiga-tiga yuran ni ada. Yuran masuk ada, yuran bulanan ada, yuran pertandingan ada. Jadi kita tengok nanti bila kita buat akaun yuran, kamu dapati ada kan. Cuma yang tak ada ialah yuran masuk, sebab dalam kerja khusus kita, yuran masuk adalah pendapatan modal. Jadi kita tak masuk dalam akaun yuran yang kita buat dah itu. Lepas tu dia bagi kat kita yuran semasa. Yuran semasa ialah yuran pada bulan itu. Contohnya bulan Mac, yuran semasa ialah yuran bulan Mac. Yuran bulan Februari akan dianggap sebagai yuran belum terperoleh. Maksudnya kita terima yuran tu, yuran belum terima bulan lepas, kita terima bulan Mac. Sementara yuran bulan April akan dianggap sebagai yuran belum terperoleh lah, sebab kita terima sebelum bulannya. Okey, yuran lapuk. So kita tengok tiga yuran ni. Yuran semasa ialah yuran, kalau bulan tu bulan Mac, yuran semasa ialah yuran Mac. Kalau bulan tu bulan Mac, yuran belum terperoleh ialah yuran April yang kita terima pada bulan Mac. Dan kalau bulan tu bulan Mac, yuran belum terima adalah yuran bulan Februari, bulan Februari. Okey, yang kita belum terima lagi. Ataupun yuran belum terima adalah yuran belum Mac yang sepatutnya kita terima berdasarkan jumlah kelab, ahli kelab kita. Sepatutnya kita dapat banyak itulah yuran semasa kita, tetapi kurang. Pasal apa? Sebab ada yuran belum terima. Jadi dalam resit kita ni, seeloknya kita akan catatlah yuran tu yuran bulan apa. Jadi kita bolehlah kira yuran belum terima banyak mana, yuran belum terperoleh banyak mana kan. Dan yuran masuk ni adalah sekali sahaja dibayar.
Okey. Yuran lapuk. Okey, yuran lapuk. Kita ada yuran lapuk dalam kerja khusus kita. Ialah yuran belum terima yang kita dah anggap sebagai lapuk. Mungkin bulan Februari, bulan Januari punya yuran, bulan Mac tak terima lagi. Jadi kita kena kira lah berapa banyak orang yang berhutang dengan kita yuran sehingga Mac, dan bulan bila yang dia berhutang. Dan mungkin salah satu bulan tu kita akan anggap, beberapa orang tu kita akan anggap sebagai tidak mampu membayar, dan kita akan hapuskan sebagai yuran lapuk. Okey. Jadi itu adalah antara jenis-jenis yuran yang ada. Jadi akaun yuran ahli, okey, saya ni nak mengajar di sini sangatlah tidak selesa kerana tidak dapat face to face dengan kamu untuk akaun yuran ni. Tapi tak apa, kita bagi secara ringkas lah, no. Jadi mula-mula kita nak record. So langkah pertama ialah kita record baki yuran yang kita belum terima pada awal tahun ni. Dia nak record untuk setahun, tahun 2017. So ada tak yuran belum terima 2016 belum kita terima lagi. Jadi itu adalah yuran belum terima ni. Yang yuran 2016 yang belum kita terima, kita record di sini. Ada juga yuran 2017 yang sudah dibayar pada 2016. Jadi ini adalah yuran belum terperoleh. Yang ni kita record sebelah debit sebab dia adalah aset kita. Kan akaun belum terima kan aset. So yuran belum terima pun dianggap sebagai aset dan kita record lah baki awalnya di sebelah debit. Yuran belum terperoleh ni orang tu bayar awal. Kita terima duit dia tahun lepas. Sepatutnya kita terima duit dia tahun ni, tapi kita terima tahun lepas. Jadi yuran belum terperoleh ni akan dianggap sebagai liability dan kita akan record di sebelah kredit. Jadi akaun yuran ni dia boleh ada dua baki. Satu baki di sebelah debit, satu baki di sebelah kredit. Kemudian yuran yang kita terima pada tahun ini adalah bank ni. Yuran ni kita ambil daripada buku tunai kita ataupun akaun penerimaan kita. Yuran semasa letak sini. Okey. Kemudian kita kena record hak ni dulu. Kita jangan record lagi Disember 31 ni. Yang ni tak boleh record lagi, kita kena cari ni. Hak ni kita kena cari, pendapatan dan perbelanjaan akan dicari. Kita record pula yuran belum terperoleh. Maksudnya ada tak ahli kelab yang bayar untuk yuran 2018. Yang tu kita tak boleh masuk sebagai, yang tu adalah mengikut prinsip pengiktirafan hasil belanja. Itu kita akan masukkan dalam akaun yuran tahun depan lah. So kita anggap dia sebagai yuran belum terperoleh dan akan dibawa ke 2018 punya lah. Yang tu. Dan ada yuran 2017 yang kita belum terima. Yang tu juga kita kena cari. So kita akan cari dua-dua tu dulu dan kosong dekat pendapatan perbelanjaan. Lepas tu kita akan imbangkan dan dapatlah pendapatan dan perbelanjaan ni. Pendapatan dan perbelanjaan ni kita kena cari. Okey. Jadi saya harap kamu bila kita sediakan akaun yuran tu, sekarang ada sedikit ilmu, kamu boleh tengok balik akaun yuran yang kamu dah sediakan, yang cikgu minta kamu sediakan hari tu, dan fahami sedikit-sedikit lah. So kalau tak dapat nak memahami semuanya, cikgu faham. Kita akan cuba memahamkan kamu lagi nanti. Okey, setakat ni sahaja kelas untuk pagi ni. Apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu boleh sambung nota kelab satuan hari tu. Sebab memang kita buat pun selepas yang kita belajar hari tu. Tajuk ni, nampak hari tu kita dah buat yang ni kan. Jadi kamu boleh sambung dengan akaun penerimaan dan pembayaran dan akaun yuran. Okey, sambil kamu buat kerja khusus, sambil juga kamu buat PDPC sedikit nah. Okey, jadi saya harap kamu dapat sedikit manfaat daripada kelas pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang saya nak
Macam mana nak tutup ni?